Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kenapa? Hari semalam, Rabu, tengah malam, kita ada jangkaan bahawa ahli parlimen akan mengundi untuk soft Brexit. Maksudnya dia orang nak ada rundingan. Itu yang dia orang nak. Memang Theresa May tu ada rundingan, tapi cerita dia apa yang dibawa oleh Theresa May dia orang tak bersetuju. Ada pasal Ireland dan nampaknya UK banyak banyak kalah kepada European Union. Dia orang nak deal yang lagi cantik. Itu cerita dia. Jadi malam tadi dia orang kata okey, Wassalam, kita akan bercerai tapi kita nak cara lain, bukan apa yang Theresa May nak. Itu undian malam tadi. Jadi malam ni dia orang akan bagi tahu apa yang lain tu. Malam ni. Faham? Apa yang lain tu Waalaikumsalam. Selamat petang jadi 3 undian kalau nak tahu apa. Yang pertama dia orang tolak Theresa May. Yang malam tadi dia orang kata jangan talak 3, talak 1 macam Theresa May, tapi kita nak lain. Malam ni dia orang akan mengundi lain tu apa. Faham? Malam ni Jadi ada 4 usul yang akan diundi pada malam ini yang dipilih oleh speaker House of Commons. Ada 4. Yang pertama adalah mengenai kemungkinan untuk mengadakan second referendum. Bila itu keluar tadi, anda nampak GBP ni meriah naik balik tu yang anda nampak pergerakan ini kemungkinan untuk second referendum. Undian kedua, motion yang kedua, dia orang akan mengundi sama ada nak atau tak nak. Apa bentuk yang dia orang nak. Yang undian kedua adalah untuk parlimen basically akan mengundi untuk kalau ada apa-apa, dia orang parlimen akan decide. Itu second motion dia. Ketiga adalah untuk mencari kaedah bagi mencapai persetujuan bersama mengatasi masalah. Dia basically tak ada jauh sangat pun bahasa dia. Cuma technical undang-undang terbatuk sekejap Okey. Itu undian ketiga. Dan keempat, tak ada details lagi. Saya pun tunggu detail, saya tengok Forex Live pun tak ada detail. Basically apa yang keempat ni dia. Sekejap Ada 4 saya tengok kejap. Ni ada tak dikeluarkan Ada 4 yang last tu tak ada detail dia. Tak ada detail dia. Basically tak ada detail dia. Saya cari pun tak ada detail. Dalam Reuters tak ada, dalam Forex Live pun tak ada. Yang keempat basically apa yang market nampak ada kemungkinan adalah untuk tidak membenarkan Theresa May mengadakan third meaningful vote. Minggu depan kalau ikut jadual, Theresa May nak adakan satu lagi voting. Basically voting berkenaan akan nak pilih apa yang dia bawa sebelum ni. Itu basically orang nampak sebagai delaying cuba untuk menangguhkan dan sampai orang tak dapat tak nak dah, kita nak due date, hantar je lah Theresa May tu. Itu basically yang market nampak Theresa May cuba buat lah. Jadi kita nampak pergerakan untuk GBP semasa naik turun tak ke mana pada waktu ni. Tadinya keluar motion untuk second referendum antara 4 yang akan dipilih pada malam ni. Basically market tak nampak yang second referendum tu akan dipersetujui lah pada waktu ni. Basically apa yang market nampak adalah untuk kedua ataupun ketiga. Dia ada 4, kedua atau ketiga. Kedua atau ketiga ni basically akan memberi lebih banyak kuasa kepada parlimen
untuk memilih apa yang Theresa May nak bentangkan kepada European Union. Itu limit the power of negotiating power of the government. Itu dia. Maksudnya parlimen akan ambil alih, dictate apa yang dia nak. Apa-apa, refer parlimen dulu, parlimen kata okey, baru pergi bincang. Itu dia. Boleh? Okey. Itu untuk GBP. Seperti biasa kita akan ada meriah naik turun pada waktu ni, tak ke mana. Australia dollar adalah antara mata wang yang lemah. Kita ada cerita China. Pagi tadi kita ada bond yield dia antara yang terendah sejak daripada September 2016. Basically kalau melabur dekat Australia tu, pulangan dia makin sikit. Macam ASB anda, dia bagi tahu pada waktu ni indikator menunjukkan hujung tahun ASB menurun. Sekarang ni 7% kan? Dia nak turun 5%. Lebih kurang macam tu. Faham? Tu yang menyebabkan Australia dollar melemah semasa. Kita tengok pasal saham okey, tapi Australia dollar ni lemah. Tu cerita dia. Kita nampak pergerakan yang sama, hampir serupa untuk Australia dollar dan juga New Zealand dollar. Ni lagi teruk. Basic dia punya bond yield ataupun pulangan ASB dia lah. Kita ambil yang mudah nak faham lah. Pulangan ASB dia antara yang terendah, hampir nak sampai semalam tu adalah terendah dalam sejarah. Faham? Jadi hari ni nombor 2 rendah. Dia bounce sikit. Kita tengok adakah trend dia berterusan besok. Kalau berterusan, NZD tetap masih lemah. Anda boleh tengok yang tu dekat ni, dekat investing.com. Pergi dekat chart, pergi search dekat sini. Anda boleh search dekat sini. NZ 10 year. Ni dia. Ini dia. NZ 10 year. Tengok chart dia lah. Sambil anda tengok chart anda tengok chart ini juga. Alamak, dah tak dapat buka. Okey. Jadi kita ada yang lemau lah. Kalau US punya ni jatuh malam ni, New Zealand besok biasanya jatuh lagi teruk. Sebab US pasaran bond terbesar lah. Macam Bitcoin jatuh, anda tengok Ethereum, anda tengok lain-lain tu biasanya jatuh juga. Faham? Okey? Ni adalah yang kita nampak untuk New Zealand dollar dan juga Australia. Sekiranya trend malam ni US tetap jatuh, ni jatuh. Okey? Dan juga Australia dollar tu. In fact, NZD, USD banding dengan USD dia adalah yang paling lemah banding dengan lain-lain. Canada dollar pergerakan tak ke mana. Kita ada minyak yang lebih tinggi. Tapi disebabkan oleh cerita yield dekat US tu yang lemah. Kita ada data dia tadi, sebentar tadi, housing, data home price, housing price index, HPI dia menunjukkan bacaan yang lebih lemah. Dia macam ni lah, housing price index ni. Bayangkan anda melabur property dan harga property tu jatuh. Jadi bagi yang nak membeli tu baguslah, tapi bagi yang nak menjual tu tak berapa elok lah. Dan yang last kali, Chef, seperti saya katakan petang tadi, dalam keadaan sekarang saya tak akan pergi short Chef. Saya tak akan pergi short dia. Dalam keadaan macam sekarang, sebabnya kita akan ada fund manager dekat Europe, kita akan ada fund manager dekat UK yang akan cari tempat untuk parking. Itu yang kita panggil safe haven flow. Kita akan tengok dia orang ni simpan dekat dana dia, dan dia akan simpan dalam Chef untuk stability. Ni dia pada waktu ni. Jadi saya tak akan cari untuk nak, maksudnya untuk pay Chef tu untuk saya nak pergi long. Not today. Bukan hari ni, bukan cerita dia hari ni. Brexit cerita bagus, Euro bagus, ini pun kuat. Pengsan. Anda tengok contohnya pair seperti AUD Chef, anda tengok seperti NZD Chef, pergerakan dia jarang besar-besar, hari ni dia besar. Dalam keadaan macam hari ni, letak dalam jurnal anda, sekiranya ada lagi benda macam ni Chef. Petang tadi saya rasa saya dah sebut kan, Chef saya tak akan pergi short dia pada hari yang macam ini.
Semalam pun sama. Chef tak. Ada nampak AUD tu jatuh, ada nampak New Zealand jatuh, tapi kalau dia jatuh disebabkan oleh data, not really. Tapi ini jatuh disebabkan oleh yield. Ya, oleh bond market tadi ya. Jadi orang tak ada tempat nak parking. Kalau nak parking pasaran saham, kita ada cerita Brexit. Kalau nak parking dekat bond, kita ada yield yang rendah. Jadi mana orang parking? Simpan dalam cash. Dan tempat dia orang simpan dalam cash, yang ini yang kita tengok. USD hari ini dan juga kepada Chef. Sebab tu ada nampak USD dan Chef ni ada kekuatan dia. Euro sebab dia pun ada kena-mengena. Euro ada kuat sikit tapi not really kuat lebih daripada USD ya, dan juga Chef. Kita tengok ni. Tapi lain-lain okey. Nampak? Ni tempat orang parking, tempat parking duit, parking cash. Bila anda ni tukar balik duit kepada apa, wang pelaburan anda, nak parking dalam bentuk apa? Boleh, Bina? Ni bila cerita dia pasal yield, tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kita ada cerita pasal yang sama, bila bond yield US tu tinggi sangat, pasaran saham jatuh, orang parking dekat bond. Kita nampak bond yield naik, Australia, New Zealand, mencana. Ingat tahun lepas, 2 tahun lepas ke tahun lepas kan? Pina, ingat tak? Yang bond tu naik, pasaran saham pun naik. Lepas tu pasaran saham menjunam. Ingat tak? Ni cerita dia. Orang parking kat mana? Kita nampak yen pun jatuh. Kenapa? Sebabnya mana orang nak parking duit. Fikirkan, cash, fixed dan juga variable. Ingat tak yang tu? Okey, jadi dalam keadaan semasa disebabkan oleh faktor untuk Chef, dua tu jangan. Ada nampak bond yield tu jatuh, tu jangan. AUD lemah, NZD lemah. Apa Australia tak naik? Tu dia. Saham saya buka ni dia akan keluar yang tu tadi. Alamak. Nampak ni, saham tak adalah lemah sangat. Dah kenapa Australia dollar dengan ni? Tu cerita dia. Boleh? Ingat ini, bila anda nampak bond berada dalam keadaan ekstrim, ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Ekstrim atas, anda automatik fikir Australia dollar, New Zealand. Ekstrim bawah, Australia dollar, New Zealand, short. Kalau dia pun kena. Boleh? Ini disebabkan oleh faktor inflasi yang tak nampak dalam ekonomi. Itu yang kesan dia. Okey? Saya tak nak pergi dalam sangat mengenai bond ni. Boleh, tapi nanti kita cerita tu, benda tu kena di-trade. Barulah orang boleh faham apa benda bunyi. Okey. Jadi kita ada untuk USD yang mengukuh, kita ada Chef yang mengukuh, kita ada Australia dollar yang melemah, kita ada New Zealand dollar yang melemah, dan kita nampak euro tak ke mana, kita nampak JPY tak ke mana, volatile tapi tak ke mana, GBP sekejap naik, sekejap turun, dan juga Canada dollar ni tak ke mana. Cari yang jelas lah. Berapa kali saya nak ulang ni, USD, Chef, Australia dollar, New Zealand. Faham? Tengok pair-pair tu. Lepas tu tengoklah dia punya price action. Lepas tu trade lah. Boleh? Okey. Okey? Waalaikumsalam. Ini. Okey. Ada sebarang soalan? Dah boleh buat trade plan. Tak ada soalan. Senang kerja saya, tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, ni something yang saya nak anda lihat untuk malam ini. Buka website ini. Kita akan sentuh banyak kepada website ini, PMI ni. Okey. Ni website dia. Okey. Ni website dia. Okey. Nampak tak website tu?
Okey, ni website untuk PMI. Okey. Yang saya selalu sebut tu. Okey. Kita akan analisa satu data yang keluar. Pilih data apa nak keluar, data apa yang besar. Data yang akan keluar besar, Jepun. Okey, kita akan buat analisa penuh mengenai Jepun punya Jepun punya ni data ni tak ada ni final manufacturing sales. Sekejap kita cari apa yang anda boleh trade into minggu depan ini cara analisa. Ni yang ni contoh kaedah analisa. Okey, kita akan trade balance not really, Bank of Canada, apa yang data average earning. Okey, kita akan analisa kepada data ni bukan ni tak tradable sebab Brexit. DBP sama juga cerita Brexit, USD. Okey, New Zealand GDP. Waalaikumsalam. Kita akan analisa data New Zealand GDP. Kalau New Zealand GDP bukan yang ni anda kena buka website ini. Okey, saya website PCI Business NZ PCI. Mana PCI? Okey. Kita analisa sama-sama apa yang kita boleh jangkakan mengenai data berkenaan. Okey, ni website dia. Okey, nampak tak Business NZ punya tu? Boleh? Okey. Boleh? Nampak? Okey. Pergi dekat ni, download dia dan kita tengok sama-sama lepas ni macam mana kita nak analisa. Apa benda PCI ni? Ni adalah both untuk services dan juga manufacturing ni rupa ni. Mana pergi saya punya file? Okey. Itu satu. Nombor dua, anda pergi dekat Outlook ni, pergi dekat New Zealand, bawah tu ada source data. Anda tekan control ni lah. Boleh juga copy copy dia, letak dekat anda punya sini. Okey. Pergi dekat Outlook tu, kalau tak ada ni dia. Ni saya tunjukkan kaedah contoh untuk kita analisa ke arah data tu. Macam mana anda analisa penuh dia. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, anda pergi dua website ni dulu, download dia, kita rehat sekejap 5 minit. Lepas tu kita akan pergi kepada webinar kita dan kita akan balik kepada topik ini dan anda akan mencari peluang untuk nak trade into data kuartal keempat GDP New Zealand tadi. Adakah kita nampak dia kuat ataupun adakah kita nampak dia lemah? Ingat, yang GDP ni tadi adalah untuk bulan berapa? Ni 75 hari. Ini adalah untuk kuartal keempat. Bulan 10, 11, 12. Kita dah ada data basic dia. PCI ni. Keadaan apa yang menyumbang kepada GDP dia. Buang yang ni. Senang cerita lah. Download dia. Jadi lain kali anda dah boleh buat analisa anda sendiri. Kita akan ambil Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, Julai. Okey. Okey, kita cuma tengok perbandingan untuk 3 bulan ini dengan 3 bulan yang ini. Kita dah ada data dia dah. GDP dia. Faham? Dah ada awal. Sekarang anda dah ada. Boleh? Okey. Jadi kita rehat dahulu dan kita sambung selepas ni Okey. Kita rehat selama 5 minit, kita sambung 9.35, kita pergi kepada webinar kita dulu. Download yang tu tadi,
dan lepas tu kita akan lihat ya. Boleh? Okey. Dah jadi macam trader bank dah korang. Okey, kita break dulu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh. Ini adalah reverse ada yang sesetengah crosses seperti NZD CAT ni memang dalam chart kita NZD CAT kan. Tapi dalam actual ni dia orang akan gunakan CAT NZD chart itu bezanya. Dekat broker tu dia dah reversekan direct untuk kita. Tu dia. Okey, lupa nak tengok ni US punya ni. Okey, bila US punya bond yield 9.5. Kita tengok 30 minit punya chart. Okey, sekarang ni masih lagi tak tahu ada bounce ke tak. Ni pasaran dia berbuka, nampaknya 9.30 ni sekarang ni tengok pergerakan ini masih lagi kat bawah ni. Itu kalau ini masih berterusan, then kita akan ada USD yang lebih lemah besok. Bukan sekarang anda tekan bukan. Anda nampak euro pun orang tak berapa nak masuk, tapi tengok reaksi dia pada waktu ni. Kalau tiba-tiba terus melonjak, then kita akan ada USD yang lebih kuat, terutamanya again dan juga New Zealand dollar ni. Tak tahu pukul berapa. Anda nampak dekat chart anda apa yang jadi. Dia nak pergi pukul berapa? Pukul 7.18 minit tu. Saya mana tahu. Senang. Mana tahu. Tahu dia nak 5 minit lagi dahsyat. Jual rumah sekali. Mana tahu. Yang kita nak tengok apa, kita ni tak ada info mengenai kita boleh masuk dan mungkin akan pengaruh pergerakan dia, kita tak tahu. Dah agak dah tambah hentak margin sikit, lebih sikit, mana tahu. Arif sebab kita Sabtu ni Helmi ada kelas, jadi dekat masa itu okey tak? Tu macam mana? Jauh daripada tempat Sri nak ke pergi area itu? Depan rumah Arif. Okey. Sebab salah sokong tim. Kalau sokong tim Liverpool tak ada. Tapi area tu okey. Area tu okey. Sialam. Sebab saya punya cousin pun tinggal tak jauh daripada situ. Dia cuti dulu risiko. Okey. Saya ikut apa yang anda semua bagi tahulah. Sebab kita tak ni 2,000 orang dah pindah kan. Okey. Nanti saya bagi feedback kepada pihak XM. Nanti saya bagi feedback kepada pihak XM. Jadi bagi mereka pun pergi tempat lain dululah, rumah keluarga tempat lain. Okey. Jadi kita tengok reaksi ni. Setakat ni tak ada apa-apa. Market is still undecided, nothing. If it goes up, then kita akan nampak kekuatan USD berterusan. Tapi kalau dia terus lemah, USD terutamanya against euro. Kalau anda nak short USD, maksudnya euro USD tu anda long. Depend kepada Brexit juga malam ni. Okey. Sebab tu yang chef tu saya tak akan pergi short chef. Selagi keadaan macam tu, chef ni chef akan ada kekuatan. Tapi jangan masuk tu lagi. Okey. Kita masuk topik kita dahulu, then kita akan tengok kepada New Zealand. Ingat, ini ke depan, belum lagi ke depan. Jadi bagaimana anda membuat analisa dia, dan sebenarnya benda tu kebanyakannya ada dekat Outlook, cuma anda nak tengok
data je. Saya dah letakkan dekat Outlook. Lepas ni kita tengok. Okey, kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Trading dalam terutamanya kalau anda trade zaman sekarang ni lah, dengan pakai elektronik. Kalau dulu nak beli saham, anda pergi bursa. Kalau nak trade currency dulu, dululah anda kena call. Yang setahu saya lah, saya kenal forex tahun 2000. Saya 2000 dengar lah pasal forex tahun 2003, 2004 dah dengar lah. Saya trade saham. Lepas tu ada seorang kawan dia trade untuk company dia dekat Kuching ni. Dia call dia forwards, dia trading forwards, bukannya spot yang macam kita ni lah. Dia reserve forwards, bukannya trading, dia beli duit tu untuk company ni dia. Tahu CMS, Cahaya Mata Sarawak, dia kerja kat situ. Jadi dia call. Saya pun dengar lah apa benda dia cerita, pasal short lah, pasal long. Jadi saya tanyalah macam mana ni kan. Oh, yang ni market ni kepada bank dia cakap. Tapi ada yang spot, tapi masa tu silap saya dia sebut 200,000 USD boleh leverage dan benda macam tu lah. Saya pun tak dapat. Dia cakap jangan banyak tipu dia. Saya pun okey lah, dengar. Lepas tu tahun 2006 adalah saya pernah ceritakan ni kan, niaga kereta. Lepas tu adalah orang sebut, hamba Allah ni sebut mengenai forex. Jadi saya pun Yahoo, masa tu orang tak banyak pakai Google, orang pakai Yahoo. Search Yahoo, wah, kaya. Dan dia boleh didagangkan 24 jam. Nasibnya, cerita dia, sebab saya ni seorang yang ekstrim sikit. Bila saya nak tahu something tu, saya mendalami dia. Dan sebab saya mendalami pasal money management dulu. Tu yang akaun tahan, akaun trade kecil. Tapi itulah, masa tu memang tak jadi. Jadi tak jadi. Namanya sekarang ni anda, kalau anda dengar apa yang saya sebutkan, Zul ni mana dia tahu benda-benda ni. Bukan apa. Saya ada information dia, dan kadang-kadang kita tengok ni tu info macam-macam. Kita nak trade macam trade, ingat dia pun interest, banyak info macam mana kita nak trade, apa pasaran yang kita masuk ni sebenarnya. Basic dia, bila kita bercakap mengenai forex ni, asal dia adalah bagaimana orang melabur. Tujuan diwujudkan pasaran forex ni adalah untuk membolehkan pemindahan dana dari satu ekonomi ke satu ekonomi yang lain. Jadi kita ada sejarah dia pada selepas Perang Dunia yang kedua tahun 1945-46. Kita ada pada waktu tu negara yang tak kena bom, negara mana je? Malaysia kena bom, Jepun kena bom nuklear, Eropah habis. Negara yang tak kena bom, kita ada US yang kena pun dekat Hawaii tu kan, Pearl Harbor. Lain tak sampai, paling jauh dia orang serang sampai Pearl Harbor. Adalah cerita-cerita lain nak sampai New York, tapi itu tak sampai. Jadi selepas Perang Dunia Kedua,
US current account. Jadi dan cerita dia, production dia banyak dan kita ada tentera-tentera yang balik lepas berperang. Diorang ni bekerja dan terlibat dalam manufacturing lah pada waktu tu. Dan cerita dia nak jual barang kepada siapa? Cerita dia. Jadi dia kena bantu negara-negara jiran dia, terutamanya kepada Eropah. Wujudlah satu dia panggil sebagai Marshall Plan. Ni anda boleh Google dia, Marshall Plan di mana US nak rebuild, membantu Eropah untuk membina balik ekonomi dia. Jadi cerita dia, masalahnya pada waktu tu US dihantar duit, dihantar dalam bentuk USD. Dan negara-negara yang selepas berperang ni dekat Eropah, lepas kena bom apa semua, duit dia, tukaran asing dia amat-amat rendah. Tukar USD, berapa jadi itu menyebabkan dia orang cuba mencipta, bila kita cerita duit ni, dia sebagai mata wang, kita cuma dapat pakai ringgit. Kalau orang bagi kepada kita Brunei dolar, Narudin bagi kat saya Brunei dolar, saya pergi KFC bawah tu, orang tak terima. Pergi mamak pun kata ni duit ke? Lain duit ni. Dia tak terima. Padahal bagi kita tu tinggi value dia. Tinggi daripada Malaysia ringgit kan. Tapi cerita dia tak terima. Legal tender. Jadi yang US hantar tadi, macam mana dia nak terima? Wujudlah something yang dipanggil sebagai Euro currencies. Di mana bila duit US dekat luar US, dia dikenali sebagai Euro dollar. Malaysia ringgit, kat luar Malaysia, Euro ringgit. Dan dia bank in kan dalam bank, dia gunakan satu bank yang dipanggil sebagai Euro Banks yang menerima deposit dalam dana asing. Tu dia. Tu cerita dia. Okay. Masalahnya, dan pada waktu tu juga ingat, selepas Perang Dunia Kedua, kita ada Perang Dingin. Negara-negara komunis, dia orang cuba untuk mengeluarkan dana dia daripada bank dalam USD. Sebabnya kalau dana dia dalam bank dekat US, dalam USD, government US boleh freeze-kan akaun dia. Maksudnya boleh rampas duit dia. Jadi dia orang pun bimbang benda ni. Jadi pada tahun dan berterusanlah benda ni. Jadi sebab tu dia orang nak simpan duit tu dalam duit dia. Sebab Federal Reserve tak ada kuasa kepada tengok. Macam duit kita, yang sign duit kita tu, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai oleh Gubernur Bank Negara. Jadi Gubernur Bank Negara mempunyai kuasa kepada duit tu, dia kata cancel. Anda simpan duit berkepuk-kepuk bawah dekat bawah tilam ke, bawah dekat almari ke, dia orang ada siri number, dia orang cancel kan, dia orang boleh cancel, tak boleh terima. Boleh, faham? Jadi dia orang bimbang ni, dia orang nak simpan duit dia dalam duit dia, dalam mata wang dia. Dan pada dan cerita dia, apabila banyak pelaburan macam ni, 1946 tu wujud something dipanggil Bretton Woods, supaya orang tak payah hantar duit ni. Dia boleh guna, kita ada standard untuk tukaran mata wang asing. Wujudlah sistem Bretton Woods. Wujudlah International Monetary Fund, wujudlah World Bank, tu 1946. Di mana kita ada mata wang utama dunia dipeggingkan, maksudnya disandarkan kepada USD dan juga kepada gold. Tu maksud dia waktu tu. Dan wujudlah sistem tukaran asing dengan di bawah Bretton Woods. Jadi pada tahun 71 US ada masalah. Bukan apa. Duit dia duk kena pau je, duk keluar, dia kena beli gold untuk pastikan kestabilan wang dia. Dia duk bantu kat luar. Cerita dia pun tak tahan. Lama-lama dia pun keluar daripada Bretton Woods ni. Wujudlah sistem fiat yang sekarang ni. Kau nak tahu sejarah dia. Tak apa. I don't want to bore you that story. Tapi cerita dia pada tahun 86 wujud satu. Bila kita duk hantar duit, duk pinjam duit kiri kanan, kita kena ada satu reference untuk tukaran, untuk interest rate.
Kalau contoh kita berhutang dekat Singapura, kita nak pakai interest rate Malaysia ke interest rate Singapura? Tu kena setuju. Bukan kalau hutang RM10 tu senang lah. Tapi kalau hutang juta-juta payah. Dan wujudlah satu reference rate dunia dikenali sebagai interbank overnight rate. Jadi ada a few rate yang diterima pakai di seluruh dunia dan yang paling besarnya dikenali sebagai London Interbank Offered Rate, LIBOR. Itu offered, jual. Kalau anda beli, itu dikenali sebagai LIBIT, London Interbank London Interbank Bid Rate. Itu dekat dia. Dan satu lagi dia punya limit lah, tak apa. Kat Malaysia kita ada Klibo. Lepas tu kita ada Shibo dekat Shanghai. Wujudlah benda-benda ni lah. Wujudlah benda-benda ni. Okey. Itu yang anda trade. Kalau nak tahu, anda trade apa? Itu pasaran anda. Ini asal ya. Dan pada setiap hari, kalau anda perasan, tiap-tiap hari, pada pukul 11.45 GMT, 7.45 malam waktu Malaysia, anda akan dapati, sekarang ni mungkin awal sikit, kalau London tu dah buka pukul 3, belum. London masih pukul 4. Hujung bulan depan ni, hujung bulan ni, bila London dah buka pukul 3, sekali London buka pukul 4 kan? Waktu ni akan tukar kepada 6.45. Apa signifikan waktu ni? Anda akan dapati, biasanya setengah jam sebelum tu, anda akan dapati pergerakan sideways. Nak enter pasaran, jangan enter pada waktu ni. Setengah jam sebelum ni. Jangan enter. 7 suku, 7.45 jangan enter. Anda akan dapati banyaknya economic event tak ada release pada waktu ni. Orang nak tengok costing. Interest rate naik, kos mahal. Kita tengah tunggu LIBOR punya fix, cash fix ni pada waktu ni. Jadi selepas pada hujung bulan nanti bila Europe dengan UK pun dah masuk ni, dia akan jadi pukul 10.45 GMT, 6.45 Malaysia. Belum lagi. Okay. Basic dia, inilah kos. Bila anda dapati kos murah, interest rate murah, market tengah bagus. Tengah liquidity, banyak orang, banyak duit, funding cost rendah, orang berniaga. Bila market nampak tak cantik lah, tu kita akan ada interest rate yang mahal, kita akan ada orang cari kepada yen. Suatu waktu LIBOR ni tinggi, anda akan nampak yen tu naik. Anda akan nampak ada 5 currency dalam LIBOR, iaitu USD, GBP, SHEF, yen dan juga euro, 5. Anda akan dapati yen sebab dia mempunyai interest rate yang paling rendah. Tak apa. Ini basically anda tahu cost je lah. Kita tahu cost of funding dan juga inilah asas kalau nak tahu apa yang dilihat oleh central bank dalam penetapan polisi dia. Kalau dia nampak, LIBOR ni tinggi lah. Kalau dekat US dia ada dipanggil overnight swap. Tak apa. Saya cuma nak ceritakan cerita belakang ni lah. Kalau interest rate dalam pasaran tinggi, bank akan cuba pastikan, central bank, bank negara, bank pusat akan cuba pastikan bank-bank dalam dia orang ni ada liquidity, ada duit. Business bank ni pinjam duit. Kalau ekonomi naik lebih sangat, bank pun tak ada duit, tapi bank negara tengok, inflasi tak naik lagi, boleh lagi. Dia akan supplykan kredit kepada bank-bank ni. Apa yang dia buat? Dia panggil sebagai open market operation. Ada nota dia. Ada dekat grup Telegram tu. Pergi kat grup Telegram, download kat situ. Baca itu. Okey. Ini asas dia. Kalau nak tahu, dia Kuroda apa semua tengok kat pasaran ni. Pasaran interest rate. Inilah cara kalau nak tahu bagaimana businesses meminjam sama sendiri. Dikenali sebagai money market. Dia jarang bagi satu entiti yang cukup besar lah. Ini adalah untuk diorang cuba untuk raise up capital. Kita biasa dengar capital market kan.
anda biasa dengar pasaran modal, saham, bond, itu cara dia orang untuk raise capital untuk jangka panjang, lebih daripada setahun. Basically, kalau dia terbitkan bond, itu adalah pinjaman. Dia terbitkan bond, dia pinjam dalam tempoh berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu bond market kat capital market. Ataupun dia bagi hak milik syarikat dia menerusi penerbitan saham. Itu capital market. The next capital market dikenali sebagai money market. Ini lebih jangka pendek, kurang daripada setahun. Bagi siapa-siapa yang pernah ambil investment analysis, bagi siapa-siapa yang pernah ambil economics, mungkin pernah dengar benda ni. Yang ambil form 6, form 6. Kadang ada yang pergi kelas hari tu. Abang terang, baru saya faham. 2 tahun dia form 6. Baru sekarang dia tahu benda tu. Oh, ni ada kena dengan forex. Nak tahu, inilah pasaran forex anda. Anda nak ingat datang dari mana pasal duit yang orang duk tukar. Tak. Ini pasaran anda. Inilah pasaran forex. Ada benda sebenarnya. Tu yang orang kata, oh haram, tak ada benda gara, tak ada ni. Ada pasaran dia. Ada, sinilah tempat dealer, broker ambil order. Peminat tegak. Okay. Inilah dia, interbank market. Inilah pasaran forex anda. Nak tahu futures ke, apa ke, ni dia. Ini pinjaman jangka pendek. Dan siapa kat sini tahu perkataan MC? Semua tahu MC kan? Ada siapa-siapa tak tahu apa itu MC? Ada siapa-siapa tak tahu MC itu apa? Okey. Hari ni MC. Okey. Tu MC sakit flu lain. Okey. Dia ada 2 market ya dalam money market ni. Yang pertama dikenali sebagai call money. Call money ni adalah untuk pinjaman overnight, maksudnya 1 malam sehingga 1 minggu. Inilah benda yang paling liquid, paling senang nak dijadikan cash selain daripada tunai tu. Ini adalah untuk bank, untuk perniagaan, memperolehi interest, memperolehi pendapatan selain daripada on surplus balance sheet dia untuk apabila dia ada lebihan tunai, lebihan ni dan inilah yang kadang-kadang anda tengok certain dealer, certain brokers yang make the market. Dia terima daripada bank, okey, bank kata aku ada euro pada harga 1.12. Kau nak tak? Nak pinjam? Okey, ambil. Ataupun USD dalam harga berapa. Inilah yang kadang-kadang dealer, broker offer. Nampak kat market, sekarang ni harga 1.1250. Kita masuk. Bagikan kepada ni. Situ seller. Faham? Itu yang kita nampak. Faham konsep tu? Apa itu forex yang anda trade kan? Mana datang order dia? Ni dia. Ni dia. Okey, cerita dia, bila bank ataupun mana-mana institusi yang mempunyai lebihan duit ni, dia bagi kepada broker, bagi kepada dealer. Inilah dia, LP ke apa ke, inilah forex anda. Orang tanya apa itu forex? Ni. Bukannya anda, orang tanya apa itu forex, anda pergi tengok chart Euro USD ni, buy bang, buy. Bukan. Ini forex anda. Kalau nak tahu mana datang order tu, bilion-bilion tu. Mungkin bank tadi cuba nak ni, lepas tu kita ada penggurup wang ke, kalau ni broker dealer ambil order tu, orang tengah dia akan cuba jual pada harga lebih tinggi, dia ambil 112, sekarang ni harga lebih tinggi, dia akan riliskan kepada market. Itu konsep market maker. Ni jangan sangat sebut market maker. Bila tanya market maker, broker. Lepas tu datang order dari mana? Market maker lah yang ambil order kita. Market maker yang sell, yang buy daripada kita. Lepas tu kita nak masuk dari mana? Faham? Saya suka dengar bila orang berdebat pasal market maker. Oh, dia ambil order, ada dealing desk. Order kita kena pergi some sort of dealing desk. Untuk matchingkan di antara
offer dengan demand antara bid and ask price tu tu seronok. Saya seronok. Orang tak faham nak cerita market maker. Seronok. Saya suka dengar XM market maker. Yes. Tapi fahamkan apa order tu fahamkan apa order. Kalau tak, anda pergi order kat mana? Pergi kat langit je. Tak ada. Dia kena ada something ke somewhere to some dealing desk, to some market maker. Yang beli anda punya order tu market maker yang ambil order anda di other end of your order. Itu market maker, itu yang make the market for you. Itu market maker. Okay, call money ni dia berbeza dengan pinjaman macam kita pinjam kat bank. Kat bank anda pinjam 5 tahun, anda bayar setiap bulan. Itu dipanggil term loan. Yang dekat sini, katalah dia bagi pinjaman seminggu kepada broker tadi dan broker tu akan cuba cari liquidity. Itu konsep liquidity. Dia akan cari leverage kiri kanan, pinjam kiri, pinjam kanan, tutup lubang kiri, tutup lubang kanan. Itulah konsep broker kalau nak tahu. Dealer. Kalau nak tahu apa kerja broker, apa kerja dealer. Ni backroom dia. Okay. Jangan tak ada apa-apa forex. Inilah market anda. Okay. Lepas tu cerita dia, pinjaman tadi berlainan dengan term loan. Beza dia adalah yang ni tadi, call money yang diberi oleh broker, diberi oleh company tadi, dia boleh katakan, dia kata, aku dah pinjamkan engkau 112 ni kan, kau dah janji nak bayar interest kepada dia berapa persen. Sekarang ni aku nak balik duit aku. Dia boleh panggil bila-bila masa. Itulah margin call. Itulah MC. Okay. Faham bahasa ni sebenarnya apa dia MC. Okay. Dan yang kedua adalah interbank market. Inilah tempat dealer tadi dia bagi kepada market charge spread. Inilah tempat forex. Inilah tempat kadang-kadang kita ada short term punya bond futures. Yang short term yang boleh dikonvertkan jadi cash value dalam masa yang cepat, liquid. Ni tempat dia. Okay. Jadi nak tahu apa itu forex anda, ini dia. Dia bila tanya order ECN ambil order dari sini. Faham? Dia tengok tak ada di other end, lepas tu dia orang akan letakkan dalam elektronik. Kalau tak ada di other part, di ada party dia. Kalau nak tahu interbank ni, dia orang jarang letak kat ECN, dia call sama sendiri. Kau nak tak? Macam kita balik dari Singapura, malas nak pergi dekat money changer, adik nak pergi Singapura, kita tukar duit kepada dia. Itu dia. Tu interbank. Banyaknya transaksi macam tu. Tapi kalau dia nampak, tak ada, bukan apa. Cerita dia tak ada slippage, kita ada transaction cost yang rendah. Bila anda masukkan kat ECN, dia ada transaction cost, dia ada slippage, jadi dia orang tak pergi kepada, dia orang lebih prefer kepada direct ni. Itu adalah dikenali sebagai over the counter. Itu maksud over the counter. Direct, buyer dengan seller. Dan bila kita ada ECN, bila kita ada lain-lain ni, itu over the counter tetapi menerusi broker. Faham? Itulah ni. Saya ambil lama sikit untuk terangkan yang ni. Sebab ramai cerita forex tapi cerita lain. Ingat forex tu datang dari langit. Tak, dia ada market dia. Okey. Jadi bila kita cuba memahami pasaran, apa yang menyebabkan buyer selling, buyer buying ataupun selling, kita kena bentuk satu compelling market model. Kenapa dekat dealer tadi jual dalam market? Kenapa big banks lepaskan? Kenapa bank ni beli? Kenapa bank ni jual? Ada kegiatan komersial, ada kegiatan spekulatif. Kita kena bentuk satu compelling market model. Cerita dia, trade lah cara apa pun. Asalkan nampak complicated tak apa yang saya terangkan tadi? Amat complicated, betul? Mana ni dah pengsan dah. Okey. Vina, faham Arif? Jadi dia adalah satu pasaran, ada. Belum pengsan. Okey. Cerita dia
dia adalah satu pasaran yang mana tahu pingsan. Dia adalah satu pasaran yang melibatkan bank. Nampak? Ya? Kita ni pelanggan bank, tapi kita nak lawan bank. Supri, pingsan kejap. Itulah kalau nak tahu apa forex yang anda trade kan ni. Jangan orang tanya apa itu forex, anda pergi tunjuk chart. Memanglah itu tempat ni, tapi apa actual dia, apa transaksi belakang dia, mana datang order. Jangan kata lumpuh pingsan separa. Pasti dah lebih kurang ada gambaran sikit lah. Saya akan, don't worry, kita akan ulang dulu pun kalau ikut mula-mula webinar ni pening kan. Sekarang ni adalah sikit-sikit yang nak faham kan. Kalau nak tahu apa itu forex, saya nak ceritakan apa itu. Sebabnya ramai kata ini benda yang tak ada, diwujudkan, tak ada. Ada kontrak dia. Orang tak tahu yang kata ni, ni duit, beli duit. Tak, dia ada kontrak. Sama juga macam anda tengok ni, tu yang saya suka dengar, forex tak ada. Dia macam ni, the moment anda tekan buy sell, anda punya balance dalam MT4 ataupun MT5 anda tolak terus tak? You are buying something. Tak kisah anda short ke anda long. Because yang anda buat, the moment anda long atau short, anda sebenarnya membeli kontrak. Long kontrak untuk buy, short kontrak yang bahasa kita short, sell. Anda membeli barang. Anda membeli something. Dan anda untuk long contract, anda macam kita beli saham, kita ingat dia nak naik, kita nampak dia nak naik, kita punya analisa dan kita buy dia. Itulah compelling market model. Okay? Jadi saya ceritakan benda ni bukan apa, so that you know how complicated it is sebenarnya. Ini satu jaringan yang amat complicated. Kita tak ada bursa. Dia adalah satu market yang agak disconnected, kecuali kalau masa Asia ni amat disconnected, tapi kalau dekat UK, dekat US, dia lebih centralized, lebih kepada bursa punya cerita lah. Dan dia satu pasaran besar. I want you to get that, bukan apa, supaya anda boleh mula melihat bahawa you are in the biggest market. In a very complicated market. And there is no one price. Tak ada. There is no one price. Anda pergilah esok bawa RM10, pergi mana-mana money changer, anda akan dapati harga USD tu lain-lain. Dekat sini dia kata 4.1. Dekat sini 4.2. Pergi bank ni 4.1 lebih. Contoh. Sebabnya dia decentralized market. Tak ada bursa, kita tengok harga saham. Itu harga saham Telekom. Semua tempat sama. Yang bezanya charges broker yang dia charge. Itu je. Betul? Kan? Forex tak macam tu. Dia depend kepada dealer mana anda pergi. Sama. Penggurup wang tadi. Anda pergi bank ni, anda pergi penggurup wang, anda pergi direct kepada ECN, dia akan dapat lain-lain. Okay? Jadi untuk anda nak spekulasi, sebab tu saya tak kisah sangat dalam chart. Ni satu pip lagi bang, anda lukis support resistance ni. Tak. Dia adalah satu range. Dia bukannya satu pip naik, satu pip. Ngam, satu pip jatuh. Itu dia. Jadi bentuk anda punya compelling market model. Don't try to trade the market. Ini yang saya cuba nyatakan kepada anda. How complicated this market is. How big, huge. You are talking about $5 trillion market. Cerita dia, bentuk anda punya model kepada pasaran. Sama ada model anda fundamental analysis, sentiment analysis, intermarket, ataupun technical sahaja. Tak salah. Cari satu disiplin untuk anda membuat analisa. Ikut yang sama. Analisa anda mengenal pasti benda ni berlaku, ini berlaku. Itu fundamental analysis. Technical analysis anda nampak pattern macam ni, ini berlaku, ikut dia, ulang. Itu sahaja. Boleh? Okay? Don't
try to trade the market to know everything. Kalau pada masa ni anda tak ada asas fundamental, anda dah ada technical, cuba nak masukkan fundamental, jangan. Pakai technical anda sahaja. That's it, cukup. Jangan campur, anda pun pening, apalah ni macam ni macam mana. Jangan. Tetapi, apa juga cara anda trade, technical, fundamental, sentiment, intermarket, tak kisah, EA, apa pun, ketahui dunia kewangan yang anda masuk. Anda trader, kalau orang tanya, soalan orang tanya pasal market incorporated forex. Apa jadi kat US? Oh, euro USD naik bang. Tak, dia nak tahu pasal US. Kenapa USD jatuh? Euro USD naik. Kita euro USD naik. Faham? At least you know what is happening in your market. Tak kena kan? Cak, orang tanya USD. Itulah gunanya kita tahu keadaan market. Anda pun bukan hanya, anda nampak, sejak ikut, Nordin, sejak ikut yang ni, you are more knowledgeable, kan? It's not just for your trading. RSI, OS, oversold. Yes, tak apa. Itu untuk trading. Cerita dia, you know what is happening. You see the quality of the way you think. Nampak tak? Kualiti kita, cara anda berfikir pun ada advancement lah. Anda maju sebagai manusia. Nampak? Jadi, up satu sikit. Dah jadi hobi. Okay. Cerita dia tahulah dunia. You are trading in a real market. Anda berniaga ikan, anda tahu cerita nelayan, anda tahu cerita minyak naik, anda tahu cerita laut, anda tahu cerita cuaca. Tapi anda tak adalah, anda tahu ni cuaca macam ni naik harga ikan besok, tak banyak ikan. Anda jual mahal, ikan tak banyak. Takkanlah anda nak jual ikan, orang lain jual RM40, anda pergi sailang harga RM15. Orang pun, lepas tu anda punya stok habis, orang semua pergi tempat yang mahal dia. Anda pula tak ada stok dah, putih mata. Faham? Jadi cerita dia tak kisah anda trade macam mana, anda analisa cara apa, ketahui apa yang berlaku dalam market. Itu sahaja. Okey. Yang banyak mempengaruhi forex ni adalah kepada interest rate. Interest rate naik, interest rate turun. Cerita dia bukannya tengok interest rate ni naik, interest rate ni besar, interest rate ni kecil, kita terus buy sell. Tak. Bukan macam tu. Cerita dia adalah kemungkinan untuk interest rate yang ni dah naik, dia nak naik lagi ataupun lepas ni dia nak turun. Itu yang menyebabkan turun naik mata wang. Yang mempengaruhi interest rate tadi, lepas ni kita cerita. Okay. Jadi dalam, tak kisah anda trade currency ke, saham ke, anda melabur dalam fixed income ke, apa-apa ke, apa yang cuba dibuat orang adalah cuba untuk menggunakan funding yang murah, invest dalam high yield asset yang mempunyai pulangan yang tinggi untuk memperolehi pendapatan daripada perbezaan funding tadi dengan yield dia. Itu dia. Itu carry trade. Dan apa yang mempengaruhi benda-benda ni adalah kepada sentimen, maklumat market. Bila market nampak negara tempat melabur tadi tak cantik, pelabur keluar. Itu risk aversion. Dia akan bimbang modal dia. Bila nampak cantik, dia tambah pelaburan. Itu yield seeking. Itu dia. Dalam dunia ni, setiap hari, macam-macam cerita. Tema pasaran, Brexit, macam-macam dan market data. Okey, macam mana kita plan trade lepas ni? Okey, kita tengok. Yang banyak mempengaruhi pergerakan market, ni dia. Okey, basic dia apabila anda membeli atau menjual mata wang, ia disebabkan oleh pulangan ataupun pergerakan naik atau turun sesuatu mata wang. Apa yang menyebabkan dia naik turun? Okey.
Ia adalah disebabkan oleh pergerakan masuk investment fund tadi, yang mula-mula tadi. Ingat tak investment flow tadi? Dan juga kenapa orang nak invest? Sebab dia nampak negara tu nak naik. Jadi antara yang terbesar kepada kemungkinan untuk negara ni untuk melihat sama ada negara tu bagus atau tak bagus untuk melabur, kita ada indikator-indikator utama ekonomi. Apakah indikator-indikator utama ekonomi? Yang paling besar adalah kepada GDP. Okey. Anda boleh pergi dekat Confluence Technique FB page, pergi search Confluence Technique FB page, ada saya tulis tadi panjang-panjang. Benda ni. Pergi tengok dekat Facebook. Facebook saya tak ada, hari ni tak suka cerita bola sebab bukan apa, Liverpool menang, itu cuma hari biasa lah, tak ada apa-apa. Itu kalau Liverpool kalah tu lain sikit lah, saya sibuk sikit. Tapi sebab Liverpool menang, itu perkara biasa. Tak ada. Kan? Itu perkara biasa. Jadi kalau Liverpool kalah, itu perkara luar biasa. Sebab Liverpool ni jarang kalah. Jadi boleh follow saya punya Facebook. Tengok kat page Confluence Technique tu, saya dah tulis tadi. GDP basically dia adalah daripada consumption, penggunaan, campur dengan investment, lepas tu campur kepada government consumption ataupun government spending, tambah dengan apa satu lagi, trade balance, balance of trade. Perbezaan di antara import, export dan juga import. Itu adalah GDP. Okay? Ini kita nak tengok nilai intrinsic value. Ada yang menggunakan analisa fundamental, dia cuma lihat polisi. No. Sebabnya policy makers tengok data ni juga. Lepas ni saya terangkan. Nombor 2 adalah kepada inflation. Inflation ni basically kenaikan harga barang ataupun perkhidmatan yang menyebabkan purchasing value of money menaik ataupun menurun. Inflation naik, purchasing power of duit menurun. Maksudnya, sekiranya harga barang naik, contohnya 500,000 dahulu, 250,000 lah. 250,000 dahulu, anda boleh beli satu kondo dekat Sunway. 285,000 dulu boleh beli kat Sunway, kat Subang. Sekarang ni 285,000, anda nak cari kawasan yang sama, square feet yang sama, kondo yang sama dalam area tu, boleh anda beli separuh dulu kondo tu. Beli separuh dulu. Itu inflasi. Dulu 500,000 anda boleh dapat 3 bilik. Sekarang ni 500,000 2 bilik ataupun satu setengah bilik. Itu dekat Petaling Jaya. Itu inflasi, Okay, inflation. Yang ketiga untuk faktor ni, jadi inflation ni dia ada bagus, ada tak bagus. Kalau GDP naik, inflation naik, tak apa. Gaji anda naik, ini anda punya perolehan nilai dalam ekonomi anda. Kegiatan ekonomi naik, consumption naik, investment naik, government spending naik, balance of trade positif dan semakin meningkat. Inflation meningkat, tak apa. Itu okey. Okay. Tetapi sekiranya GDP tak naik, inflation naik, itu ada something yang kena buat ni. Itu something yang kena bimbang. Itu benda dia. Okay. Nombor 3 adalah kepada employment. Okay. Ini adalah direct kepada dua ni, GDP dan juga inflation. Sekiranya GDP makin naik, kegiatan ekonomi lagi bagus, kita akan ada government staff perlu ditambah, manufacturing staff perlu ditambah, private punya staff perlu tambah, employment akan menaik. Sekiranya naik sampai satu tahap tak ada orang nak bekerja. Pada waktu tu gaji akan mula naik.
company akan offer lagi tinggi. Kepada pekerja existing, gaji pun naik supaya tak pindah-pindah kerja. Inflasi naik. Itu dia. Kaitan tiga ni. Okey, yang ni boleh. Itu adalah indikator asas kepada ekonomi. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak trade guna benda ni? Okey. Jangan terus pergi tengok polisi. Belum. Apa yang anda buat, okey, kita ambil contoh yang ni. Anda dah download tadi Kita tengok satu benda yang anda berminat untuk nak trade. Anda punya compelling market model. Contohnya kita ada data GDP untuk New Zealand. Okey, apa yang kita tahu pasal GDP untuk New Zealand? Ini adalah data 75 hari selepas quarter ends. Maksudnya data ini adalah data untuk bulan 10, 11 dan 12. Ni dia. Okey. Bulan 10, 11 dan 12. Ni dia. Anda nampak tak? Data-data ni anda dah ada. Anda dah ada dah. Balance of trade semua naik ni. Okey. Anda dah ada dah data ni. Separuh daripada data dia anda dah ada. Ingat tadi GDP tadi. Ingat tak GDP tadi? Balance of trade ekspor meningkat berbanding dengan 3 bulan sebelumnya. Anda basically nak lihat lain-lain data berkenaan dengan GDP. Jadi apa yang kita buat tadi adalah kita tengok kepada data. Ada satu data yang dibuat oleh Business NZ. Ini untuk sektor swasta, kalau nak tahu. Dan dia orang mengumpulkan data dan meletakkan data berkenaan, diberatkan ikut GDP dia. Penyumbang kepada GDP dia. Kalau nak tahu GDP dia, ini adalah apa yang penyumbang kepada GDP dia yang lepas. Of course, ini akan ada naik dan ada turun. Ini laporan yang lepas. Ini laporan yang lepas. Ini pada September. Ini bulan 7, 8, 9 tahun lepas. Dan kita ada naik 0.3%. Dan banyaknya kepada servis sektor, lebih kurang 66% adalah daripada servis sektor. Daripada good producing industry, around 19%. Primary industry, ini termasuk daripada mining dan lain-lain. Benda ni yang banyak turun naik. Okey, tak apa. Okey. Jadi apa yang kita ada? Kita ada data ini. Jadi bagaimana kita nak tahu? Adakah GDP yang akan datang ni naik ke turun daripada data ni? Macam mana nak tahu? Apa yang anda boleh buat? Anda tambahkan 3 bulan ni. Lepas tu anda buat dia punya purata. Okey, kita tambah 54.6. Kalau pandai Excel kan senang. Ni dia tak pandai Excel. 54.6 tambah dengan 53.3. Ini indeks dia besar. Kita campur semua. Weighted combine. Ini combine yang 4 sektor, 1, 2, 3, 4, 5 sektor ni. Dikombinekan dan kita dapat combine index. Boleh faham ni? Ada soalan tak yang ni? Lain kali buat Okey. Tambah 53.3 tambah dengan 53.9. Kita dapat 161.8. Bahagi 3. Kita dapat purata dia 53.93. Okey. 53.93. 3 ni. Okey. Lepas tu anda tengok. Tak apa. Highlight kat AutoSum. Saya lambat sikit dah buat. Okey. Saya prefer buat manual. Saya biasa buat manual. Itulah lambatnya nampak saya. Okey. Anda tengok yang 3 ni. Okey. 55.2 tambah dengan 53.6 tambah dengan 53.8. Okey. 162.6. Bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Kita dapat
54.2. Boleh? Jadi berdasarkan PCI ni, GDP naik, GDP jatuh. Untuk GDP pada kuartal keempat New Zealand yang akan keluar minggu depan. Naik. Dah settle. Nampak? Simple. Jadi jangkaan kita untuk data ini nanti, kita akan nampak dijangka ada kenaikan. Boleh? Boleh? Ni waktu ni NZD tengah jatuh disebabkan oleh faktor apa tadi? Dia ada food price index yang jatuh untuk ni tak apa. Ni cerita dia untuk GDP ni. Jadi kita jangkakan akan ada kenaikan. Okey. Jauh mana kenaikan dia? Market jangkakan berapa? Kalau anda rajin lah pergi dekat PCI dia punya ni, dia ada tulis kat situ tau. Kalau anda rajin lah pergi kat situ dia ada bagi tahu pun. Mana? New Zealand. Okey, anda pergi kat Business NZ ni, kalau anda rajin baca bulan PSI, okey, dia ada report dia. Kalau anda rajin lah pergi kat situ. Sorry, start ini yang bulan anda tak peduli yang ni. Ini adalah 2019. Anda peduli cerita apa tadi? Anda peduli cerita yang bulan lepas. PSI slow pace December, uptick in activity. Anda peduli dengan yang ni. 3 bulan ni. Okey. Kita tengok PSI. Okey. Service sector experience, dia ada komen kat sini ada berapa? Dia ada komen dia. Slow activity November, disappear easing to settling lower. Dapat employment. Patut saya save awal tadi. Apa dia hilang pula dah. Okey. Dia ada letak jangkaan dia untuk berapa. Kuartal kedua, figure reveal 1.0. The much more timely and indicators have long been said that growth in the second half of the year has continued albeit slowed from kuartal 2. Ni. Sekejap ni November kejap. November, December. Ni November. Mana dia punya ni? Sekejap Holding firm, slow pace, PSI. Okey. Ni untuk bulan 12. GDP practice. Ini December has really held up very well in the face of. Okey. Ni dia. Ini untuk cerita bulan 12. Jadi apa yang dia bagi tahu, adakah GDP dia menaik atau menurun. Dalam ni ada GDP growth in the third quarter itself was only 0.5, the slowest pace, lot of up and down. The performance of dalam ni ada kejap again showed positive service sector growth activity up to on the year, but the details in this a bit patchy. 0.5. Okey, ini untuk kuartal ke 2. Okey, nampaknya dia, kalau tengok dia tak ada bagi figure. Biasanya kadang-kadang dia ada bagi figure berapa kat sini. Saya pun tak tengok lagi sebenarnya sebab duk tengok lain. Sebelum ni minat dengan New Zealand dollar, tapi waktu ni saya pegang New Zealand dollar untuk short sahaja. Okey, dalam ni tak ada. Okey, sebelum ni 0.5 adalah yang paling rendah dan nampaknya berdasarkan ini menunjukkan bahawa dia punya GDP dia cuba tengok dapat ke tak.
Kita besarkan dia. PSI Disember. Dapat tak kita besarkan dia? Okey. Berdasarkan ini, menunjukkan bahawa GDP dia adalah PSI 3 months advance menurun. Interesting. Okey, ini untuk PSI. Services, 66%. Untuk manufacturing, dalam ni pun ada dua, manufacturing. PSI, holiday lull. Okey. Stop up PMI. Okey. Ini untuk Disember juga Okay, kita tengok dia punya ni adakah dia menaik ataupun menurun. New orders PMI will beating QSBO expectation menurun. Interesting. Dua ni menunjukkan menurun. Ini untuk Disember. Kita punya ni tadi adalah untuk Disember. Combine dia menaik. Interesting. Kenapa dia kata menurun dua-dua? Sekejap Sekejap Saya tak tengok lagi. Baru tengok dah ni. On investment then again. This will appear to be the 60. Okay, the latest QO registered the much recovered view on investment spending among manufacturers. Okay, apa yang kita ada kat sini? Investment up. Okay, kita ada balance of trade dia tadi. Data untuk bulan ni dalam ni saya dah letakkan balance of trade dia. Untuk New Zealand, untuk 3 bulan ni semakin menaik. Mana nak dapat itu? Dapat daripada sini. Dapat daripada trading economics dia. New Zealand. Balance of trade dia. Kita tengok 3 bulan itu adalah menaik. Bulan Oktober, November, Disember semakin improve. Semakin improve. Okay. Better than 3 bulan yang belakang dia. Ini adalah positif. Ini adalah up. Ini pun sama. Up. Government spending saya tak dapat nak tengok. Okay. Consumption. Okay. Jadi apa yang saya buat adalah, saya tengok ini menunjukkan kenaikan. Apa yang saya nampak dekat sini, daripada balance of trade, menunjukkan kenaikan. Okay. Basic dia, apa yang kita nampak adalah, kuartal keempat ada kemungkinan untuk dia meningkat 0.5. Ada cerita, ada disebutkan 0.5 ni kan. Sekarang ini punya data adalah 0.3. Mana dapat 0.3 tu? Ni. Balance of growth dia pada bulan 9 kuartal 0.3. Jangkaan market adalah pada 0.5. Okay. Jangkaan market 0.5. Okey. Sekiranya dia cecah 0.5 ni, adakah New Zealand dollar akan kuat ke tak? Sekiranya dia cecah 0.5 ni. Berapakah anggaran projection oleh RBNZ berdasarkan apa performance ekonomi sepatutnya? Itu dipanggil sebagai qualitative study Jadi apa yang kita buat, kita tengok kepada dia punya economic policy. Pada bulan Februari, dia jangkakan, ni kat sini, summary of economic projection. Muka surat 47 ni. Saya dah buat untuk anda tu. Saya nak tunjukkan macam mana. Lain kali kalau saya tak buat yang tu, anda tahu macam nak cari dia.
Tu yang orang ingat sekejap je Zul buat benda ni. Mana ada. It takes me quite, cumanya sebab saya sentiasa update. Jadi tak adalah lama saya nak buat. Muka surat 47. Ni dia. Table ni. Kita nampak untuk kuarter keempat punya projection, kita lihat 0.8. Jadi kita letakkan 0.8 dekat sini. 0.8. Nampak ni? Data semasa 0.3. Jangkaan kenaikan 0.5. Katalah. Jadi ke arah data tu kita akan buy ataupun short New Zealand dollar. Ke arah data ni. GDP ni. Dia naik 0.5. Okey, dijangka ada kenaikan, improve. Boleh? Ke arah data tu Tengok sentimen, tengok bond yield tadi, kalau selagi dia pergi rendah tu jangan buy. Okey? Tapi sekiranya dah okey, sentimen dah okey, katalah esok, lusa, Isnin, dah kembali improve ke arah data tu, anda akan cari peluang untuk long New Zealand dollar ke arah data tu. Nampak? Dijangka bagus. Okey. Sekarang ni persoalannya, adakah dia akan sampai 0.5 atau tak sampai? Itu bukan kerja kita. Itu kerja statistik department dia. Okey? Jadi anda mencari peluang untuk long New Zealand dollar ke arah data ni. Buat yang sama untuk mata wang lain. Saya akan cari peluang untuk nak long ni dalam minggu ni. Bila ada set up untuk long New Zealand dollar dalam satu minggu ni. Boleh? Dalam satu minggu ni. Ingat, kita ada RBA pada minggu ni. RBA ni, kita ada RBA punya Monetary Policy Meeting Minutes. Ni mungkin masa dia. Okay, HPI lain tak ada. Kali ni ada, ini pun penting. Okay, cerita dia, saya akan cari peluang untuk long New Zealand dollar ke arah data ni. Sama ada dia keluar kuat atau tak kuat, itu kan kerja kita. Apa yang anda boleh buat sebelum news release, sama ada pada malam ataupun awal pagi tu, siapa nak berjaga. 0.3 data lama. Itu data release lama, 0.3. Cerita dia tengok yang ni lah. Sebenarnya saya dah buat untuk anda. Bawah ni. Nampak ni? Saya dah buatkan untuk anda. Jadi kuarter ketiga, kita ada bacaan dia berapa tadi. 0.3 data kuarter kedua. 0.5 adalah jangkaan pasaran. Ada dalam, nak cari dia dalam ni. 0.5. Ada dia nyatakan 0.5 kat mana? Dalam ni lah. Dalam write up dia, dalam ni. Okey. 0.8 kita dapat daripada monetary policy dia. 0.8. Saya dah letakkan dalam ni. 0.8. Okey. Sekiranya dia keluar 0.8 tekan long, anda akan nampak sustainable New Zealand dollar mengukuh. Saya tak trade news. Saya trade ke arah news. Nak long sama-sama. Ni keluar pukul tak. I don't do that. Trade your system, Syukri. Trade your system. Trade your system. Fahamkan itu. Saya trade 4 hour chart. Anda trade berapa hour chart. Jadi setup saya wujud 4 hour chart, saya long. Ini dipanggil anda punya bullish ataupun bearish bias. Faham tak? I don't do signals. I don't believe in signals. So anda tengok signal orang, mungkin sesuai kepada anda, mungkin tak sesuai kepada anda. Saya tunjukkan cara analisa yang anda boleh gunakan berkali-kali. Itulah caranya membentuk
compelling market model. Faham tak? Jadi ke arah data tu, bukan menggigil tunggu news. That's not the way. Yeah. Laginya anda pakai platform broker. Kalau di sleep, kena 5.45 pagi. What you do is, inilah yang saya tunjukkan. Inilah benda dia, cara analisa dia. Ke arah data tu, bukannya pagi tu anda nak pukul 5 pagi menggeletar tunggu news. No, don't do that. Tidur, sedap. Sembahyang subuh, dah tengok. Kalau nak buat yang tu lah. What you can do is, ke arah data ni, minggu tu anda cari untuk long New Zealand dollar. Okay? Long dengan apa? Cari satu yang anda nampak mata wang, data dia pada minggu tu nampak tak cantik. Dan bias untuk currency tu adalah bearish. Ini bias yang ni adalah bullish. Ke arah data tu. Okay? Bukannya 2 minit sebelum tu anda tekan. Bukan. Ini adalah 1 minggu sebelum data tu. Sebabnya anda mempunyai informasi yang mengatakan ini akan meningkat, tapi sampai ke tak 0.8 we don't know. Jadi ke arah tu orang nampak, oh, gaji nak naik. Faham? Bila bos kata gaji nak naik, anda belanja bila? Boleh? Jadi kita punya bullish bias ke arah data tu. Faham? Itu bullish bias. Dan carikan apa yang ada bearish bias. Itu yang saya buat tiap-tiap minggu, kalau nak tahu. Saya tak trade news. I don't do that. Saya buat jangkaan ke arah benda tu seminggu sebelum, 2 minggu sebelum. Saya dah cari peluang. Nampak jelas data besar. GDP, inflation, US terutamanya. Of course kita akan ada noises. News kecil-kecil. I don't care actually news kecil-kecil tu. Saya cuma kepada yang besar, lepas tu boros. Itu compelling market model. Faham? Itulah yang membentuk sentimen. Bila anda membuat analisa fundamental, nak trade dia bukan trade polisi. Anda bukannya trade, oh ni news. Ramai yang ingat fundamental ni trading news. No. You use news untuk nak tarik trade anda. Anda trade survey. Anda trade jangkaan. Jangkaan kata nak cantik, sentimen positif untuk data tu. Itu dipanggil sebagai bullish bias. Sentimen nampak tak cantik, oh, itu bearish bias. Itu dia. What is your time frame? There is no ni kalau anda trade 15 minit, anda trade TP 15 minit. Itu dia. Faham, Syukri? Dia time frame, it all depend on how you trade. Saya trade dekat 4 hour dengan daily chart. Daily chart primary, 4 hour sebagai entry. Anda trade 15 minit, tak ada masalah. TP anda 15 minit, anda tak TP 500 pip. Anda punya TP 45 pip. Dia bukan berapa pip, dia berapa besar anda trade. Betul tak? Kalau anda trade 15 minit, you are not going to hold it sampai malam esok. 15 minit, TP dekat situ, itu je cerita dia. Sesuaikan cara trading time frame anda kepada masa anda. If anda memang ada banyak masa, trade time frame rendah. Anda tak ada banyak masa, trade time frame tinggi. Itu saja. Boleh? Simple je sebenarnya. Time frame tak ada time frame betul. Time frame semua betul. Jadi kalau anda scalping dekat monthly chart, itu tak betul. Nampak? Sebabnya anda nak TP bila? Boleh? Okey? Jadi itu je. Kalau anda anda swing dekat 5 minute chart, itu tak betul. Sebab TP dia 5 minit. Anda relevant dia, technical dia 5 minit. Jadi benda ni lah yang kena consider. Jadi kena fikirkan apa anda punya cara. Maksudnya apa anda punya toleransi tu. Kalau anda punya anda ada masa tengok chart, then
you are looking untuk buy. Okay, buy NZD, buy NZD. Jadi satu minggu tu anda cari set up buy. Nampak buy. Okay. Dia sell, anda tak sell. Tunggu buy lagi. Set up buy keluar, buy lagi. Sebabnya anda akan trade intraday. Okay. Tapi kalau anda seorang swing trader, anda tak buat benda tu. Anda mungkin tengok kepada daily chart. Satu hari, candle tutup, baru tengok chart. Mana ada orang trade daily, dia pergi tengok chart 5 kali sehari. Kalau anda trade dekat daily, anda duk tengok 5 kali sehari, something is wrong dengan your position sizing model. Maksudnya, anda trade bimbang dengan position anda, bimbang dengan duit anda. Kalau itu yang anda buat, tolong berhenti. Anda bukan trading. You are not trading. You are gambling your money. Faham? Boleh Boleh. Jadi itu, buat anda trade into event. Anda nampak semalam GBP, orang jangka dia akan pergi kepada dia orang akan tolak kepada kepada hard Brexit. Dia orang nak soft Brexit. Kita nampak GBP tu bergerak. London open, dia start jalan. Kan? Itu dia. Okay? Of course, Brexit ni cerita yang setiap hari ada headline. Kejap ni. New Zealand ni satu je GDP. Dah. Jadi trade into ke arah tu. Okay? Data dia keluar lagi besar, then anda boleh trade out of the event. Katalah keluar 0.6. Saya tak buy. Dia akan kuat sekejap. Tak. Sekiranya keluar 0.8, then kita akan ada New Zealand dollar berterusan. Anda tak sempat masuk pagi, tak sempat masuk pukul 7, pukul 8 tu, tak apa. Tunggu pukul 10. Kenapa pukul 10? Sekali saya tanya, kenapa pukul 10? Tunggu price action pukul 10. Bagi siapa nak intraday dia. Trade out of event, kalau keluar 0.8 lebih tinggi. Okay. Trade, macam mana anda nak ni? Tunggu pukul 10. Kenapa pukul 10? Wellington close. Bukan slippage market. Overlap time zone. Bukan. Wellington. Pasaran kewangan New Zealand tu kat Wellington. Jadi Wellington close, bank dia close. Orang yang dah buy yang dekat Wellington, dia orang nak balik kerja, dia orang buy, dia orang keluar position. Kita akan ada retracement ke arah. Macam kita kerja, kita nak balik kerja, kita siapkan kerja kita. Kalau kita buy, kita jual balik kepada market. Faham ni? Kita akan ada retracement pukul 10. Ni bagi time lagi kepada anda. Lepas tu, tunggu price action. Kalau anda trade intraday, tunggu kat 15 minit, 1 hour, below 1 hour. Then trade ikut balik. Kalau 0.8. Nampak cara dia? Simple je sebenarnya. Tapi kalau anda intraday, dia banyak kerja. Kalau anda swing, dia tak banyak kerja. Jadi pilihan, dia tak ada benda betul. Swing senang. Bagi seorang yang ada banyak masa, swing jadi susah. Sebab apa? Dia duk tengok chart, dia duk tekan. Tadi benda senang jadi susah. Kalau dia memang duduk depan chart, memang nak menghadap, yang tu sesuai untuk trade lower time frame. Cerita dia, bila anda trade lower time frame ni, anda kena tahu sentimen. Sebab tu saya selalu kata, kalau anda tak tahu pasal fundamental, tak tahu pasal sentimen, anda trade teknikal saja, pakai dia saja. Jangan dengar pasal lain-lain tu. You don't care about lain-lain. Faham? Tapi kalau nak tahu, banks, kalau institution, bagi siapa yang intraday, bagi siapa yang short term trader, bagi siapa yang scalping, we make sure dia tahu benda ni. Tak adanya dia nak trade pakai line macam ni buy, macam ni sell. Tak ada. Kita akan pastikan dia tahu everything about what are the expectation, apa trade plan dia, dah tahu kat mana dia nak masuk. So the lower time frame that you go, the more technical it is and the more sentiment it is. The more you should know about fundamental. The higher time frame, the simpler it is. Anda cuma tahu 0.5, 0.3, 0.8. What to do kalau kena 0.8. Then
Besoknya ada breakout dan anda cari even besok kalau atas 0.8 anda tak sempat tertidur 5.45 ataupun anda nak cari peluang, anda cari breakout, tu dia. Boleh? I hope benda ni kita akan ulang lagi, don't worry. Kita akan cari satu webinar lain pasal fundamental, nanti kita akan tengok spesifik sekali lagi. Tapi inilah dia, bukannya tengok polisi semata-mata. Polisi salah satu daripada benda ni. Jadi cerita dia, ini dia punya, ini dia punya cara untuk nak trade. Try buat Ini caranya kalau anda nak buat fundamental analysis. Kalau nak tahu dia punya proses. Inilah proses dia. Okey. Yang pertama adalah ni proses dia. Yang pertama adalah anda tengok kepada benda ni. Surveys. Okey, surveys market. Survey kata bagus. Trade into. Okey. Lepas tu anda tengok kepada correlated data. Data-data berkaitan. Data. Contohnya macam data ni tadi. Semua ada dalam ni kalau nak tahu. Data balance of trade ini tadi. Okey. Retail sales pun mengukur kan. Okey. Correlated data. Okey. Lepas tu ini kepada polisi data. Polisi data. Polisi data ni adalah kepada data GDP, data apa yang dilihat oleh bank dia. Ni. Dia bagi tahu data apa dia tengok. GDP, inflation. Ni dua ni data dia tengok. Okey. Dua data tu anda trade into. Lain daripada data tu anda jangan nak mengada, nak trade into. Okey. Nombor 3 adalah, satu lagi adalah, barulah kita tengok kepada polisi. Sebab polisi, sekiranya baru kita tengok kepada polisi central bank. Baru kita tengok central bank punya polisi. Bukannya central bank terbalik sini. Sebab central bank akan tengok data ni. Dia orang meeting, dia nak meeting apa? Dia akan tengok data-data ni, barulah dia rangka ekonomi bagus ke, ekonomi tak bagus ke, kita kena tukar projection ke, tak tukar ke, tambah ke, kurang ke. Dia kena tengok data. Dia nak meeting apa, tak ada data. Faham? Bila buat fundamental, ini kaedah dia. Bukannya anda tengok, central bank kata ni nak naik, ni nak turun. Ini yang mempengaruhi naik turun apa yang central bank kata. Benda ni. Boleh? Ini caranya membuat analisa fundamental. Bukannya anda pergi trade news. Anda trade into news. Anda trade into even correlated data. Nampak tak PCI tadi apa pecahan-pecahan dia? Weighted output. Employment. Nampak tak? Employment ni. Kita akan ada data employment untuk New Zealand nanti. Kita akan ada data employment untuk New Zealand nanti. Jadi dari situ anda tahu data bulan berapa kuat ke, tak kuat ke, anda boleh tengok. Data employment New Zealand. Lepas. Employment tak ada. Australia. Polisi data tengok semua sekali ke? Tak. Okey. GDP tu apa tadi? GDP adalah pecahan-pecahan, tengok US ni. Pecahan-pecahan benda ni. GDP tu dah data semua benda. Kalau nak tahu GDP. Cerita dia, instead of anda tengok benda-benda ni semua, bilanya anda nak trade, kita tengok yang survey buat untuk kita. Kalau anda nak tengok data tu semua tadi, anda tak trade dah. Anda dah jadi komputer. Anda jadi Lucy. Tahu tak cerita Lucy? Anda jadi komputer. Survey buat untuk anda. PCI ni buat untuk anda. Business NZ ni buat untuk anda.
Saya suka cerita Lucy tu. Makan dadah jadi pandai. Ui, bagus. Hidup dadah jadi pandai. Okey. Australia pun ada data ni semua. Semua ada. Boleh? Dia buat untuk kita. Kita cuma trade. Tengok yang ni apa beza dia. Dan kita trade lah. Itulah kegunaannya saya selalu duduk suruh. Baca PMI, tengok PCI. PCI ni dah ada untuk anda. Dah ada dalam ni. Tapi saya tunjukkan mana nak dapat dia. Jadi ada yang kata lah, senang je Zul copy paste ni. Mana ada saya copy paste? Tahu tak saya tulis ni satu-satu? Saya tulis satu-satu. Baca, orang tak baca tu sakit hati tengok. Lepas tu tanya, saya kata ada dalam Outlook tu, baca. You want to know the work behind it. Oi, bukan senang. Tapi satu hari tu saya update tak sampai 15 minit pun saya update. 15 minit lah paling panjang pun. Boleh? Itulah yang saya cerita, itulah yang saya terangkan ni. Kenapa saya terangkan apa benda-benda dalam ni. Okey. Tu yang saya terangkan apa maksud 0.3 ni data lama. Banding dengan data yang RBNZ nak keluarkan 0.8. Katalah keluar nanti 0.3 juga. Agak-agaknya RBNZ nanti meeting. Dia kata bagus tak ekonomi? Sekarang ni, kalau sekarang ni meeting, dia kata ekonomi bagus ke tak? Nah, itu je. Nampak? Pertumbuhan ekonomi tak cantik. Inflasi tak sampai. Annual jauh. Annual ni lebih. Annual ni lebih. Okay? Annual lebih. Tapi nampaknya berdasarkan expectation dijangka menaik. Annual je lebih. Okay? Mata wang dia lebih pula mahal. Jadi dia tak akan cakap benda bagus. GDP tak naik, inflasi naik, tak cantik. Quarterly, ni tak cantik. Itu je. Jadi dia tak akan guna bahasa bagus kalau keadaan macam ni. Jadi kita, dan anda ada cerita dia. Anda ada soalan bocor. Tapi bukannya terus jawapan. Anda gunakan dia ke arah. Betul tak betul, itu cerita lain. Lepas tu manage. Itulah cara membuat fundamental. Bukannya tengok, oh ni polisi kata up, polisi kata down. Tak. Polisi dia cantik, semua ni ikut. Keadaan ekonomi sesuai dengan keadaan bila polisi dia digubal. Macam Malaysia. Kita menyangkakan minyak harga $55. Sekali minyak naik, kita menyangkakan minyak $70. Kita pengeluar minyak. Minyak turun $55. Ekonomi Malaysia bagus ke tak? Kita punya GDP akan terjejas, kita punya inflation akan terjejas, tak sampai apa yang dirangka oleh Bank Negara dan juga Kementerian Kewangan dalam belanjawan kita, faham? Sebab kita jangka RM70 kita pengeluar minyak. Minyak kita tak mahal, produk kita, GDP kita tak sampai. GDP tak ada, inflation pun tak ada. Bukannya minyak saja inflation, banyak lain benda nak dikira untuk inflation. Faham? Inilah kaedah untuk analisa fundamental. Boleh? Saya mudahkan anda dengan I do 80% of the work dalam ini. Dalam ini. Some of the technical work ada dalam ini. I do recommend you guys. Nanti kita akan ada topik ni lagi. Dia ambil masa. Mustahil untuk anda ikut webinar 2 kali, 3 kali, tahu dah. Mustahil. Ikut dia 2-3 pusingan, then anda akan nampak benda ni. 2-3 pusingan. Sekarang ni saya lebih direct. Dulu saya suka pusing-pusing. Biar orang... Saya nak anda cari. Saya nak anda cari. Link-link ni semua ada, tekan. Lepas tu grup tu tanyalah. Grup tanya, tak tanya. Itulah tujuan saya buat grup. Sekarang saya left grup, bagus juga. Sekarang ni nampak ada Rin. Sekarang saya left grup, best.
Unfriend. Dia buat grup, lepas tu dia kumpul ramai-ramai orang, dia left group. Kau ngajar. Boleh Okey. Ambil masa untuk faham dia. Tak Haji. Sabar orang. Taklah. Okey. Jadi malam ni jangan lupa kita akan ada Brexit. Undian sekitar jam 3 nanti ada sinar sikit Fendi. Datanglah kelas. Kelas saya cerita, tanya. Grup tu tanya. Tak tanya saya nak jawab apa, saya tak tahu orang faham ke tak. Tak tanya macam mana. Tanya. Okey? Tanya dalam grup. Dalam CTFX tanya dalam grup. Malu tak tahu. Itu je. Jangan PM saya. Saya PM satu hari kalau saya tunjuk kat orang tak percaya tengok PM saya. Pagi-pagi bangun 200. At least 200. Yang kalau malam tu ada news besar, ramai float, ada ataupun yang MC, itu memang meriah lah phone saya. At least 200 lah. Mana pecah rekod dunia? Rekod dunia saya 800. Kalau nak tahu 800. Delete pun 2 jam. Jangan PM. Itulah guna saya buat grup. Saya tak tahan dengan tu saya buat grup. Bila buat grup senyap. Apalah. Tengok saya jawab soalan orang tau. Saya jawab pukul 2 pagi jawab, pukul 6 pagi jawab, pukul 8 pagi jawab. Kan? Left group kan. Okay? I hope this one mula membantu anda untuk plan trade anda, untuk memahami benda-benda belakang ni. Untuk memahami benda-benda belakang ni. Okay? Trade sistem anda, dagang sistem anda. Itu saja. Kita akan ulang lagi subjek ni. Ambil masa untuk nak faham. I know dia tak mungkin untuk anda dapat kalau yang ambil economics, yang ambil accounting, mungkin adalah dapat faham, adalah pemahaman dia. Yang bagi ambil engineering, dia punya pemahaman lebih kepada teknikal. Pakai teknikal, tak ada salah. Trade your system. Okay? InsyaAllah ambil masa Sidom, don't worry. Demi bagi yang ada dekat Penang, besok saya ada dekat Penang. Din maju. Kontak saya. Fazli, ambil masa ya Fazli, bukannya satu webinar terus Master Fazli. Tak. Dia ambil masa. Jangan lepas tu jadi master. Cak, Syukri, boleh ambil masa ambil masa. Dia something yang bukan bidang kita. So kita nak belajar tu ambil masa. Tanya soalan dalam grup lah. Jangan senyap dia tengok outlook apa benda Zul cerita ni. Aku tak faham, senyap. Saya punya kerja belakang tu, Mr. Klopp, itu paling bagus. Saya suka tu, Mr. Klopp. Ambil masa lah faham Okey, tanya soalan dalam grup, gunakan. Mana nak cari orang webinar ada free lagi. Kalau saya dulu 26 jam aku tanya dia. Okey, insyaAllah. Bagi siapa yang ada dekat Penang, dekat utara tu, datang kelas. Okey, engkap. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam webinar Isnin depan. Program ni sentiasa ada. Datang kelas, datang. Yong. Okey, Nordin. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam webinar Isnin depan. Ada banyak program yang kita tengah atur untuk anda semua, Nordin. Dan juga bagi siapa yang kadang-kadang tak dapat ikut webinar, ada yang kita tengah rangkakan dah Okey, insyaAllah kita bersama lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu semua Terima kasih. Ini, terima kasih Cak, Pina, terima kasih Nordin, Yong, Syukri, Bang Amin, terima kasih.